Okey. So itu adalah contoh komponen tidak sekata. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, latihan pengukuhan cuba kita buat. Okey, yang pertama adalah apa itu siri masa. Ingat tadi saya cakap siri masa dan analisis siri masa dua-dua mempunyai tafsiran yang berbeza. Okey, so kena tengok betul-betul lah. Apa tadi siri masa? Siri masa adalah satu set data yang direkodkan melalui pemerhatian yang berkala seperti harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Okey, so ini adalah maksud siri masa. Okey, so kita tengok situasi-situasi ni. Okey, cuba kita tentukan komponen apa yang terlibat. Okey, tentukan jenis komponen siri masa untuk setiap situasi yang berikut. Okey, contoh yang pertama adalah tsunami yang melanda Pulau Pinang dan Kedah pada tahun 2004. Okey, so agak-agak komponen dia apa? Okey, komponen dia adalah komponen tidak sekata. Kenapa tidak sekata? Adakah tsunami ini berlaku pada setiap tahun? Tak. Okey, tsunami ni kita tak boleh nak ramal. Okey, kalau kita boleh ramal pun dalam masa beberapa jam saja. Okey, kita tak boleh ramalkan dalam masa bertahun. Okey, tahun ni kita ramalkan tahun depan berlaku tsunami. Macam tu ke? Tidak. Tak silap saya kalau ahli kaji cuaca dia nak meramalkan tsunami ni dalam masa beberapa jam saja. Okey, ataupun paling awal pun dalam masa beberapa hari. Okey, so tsunami kita sebut sebagai komponen tidak sekata sebab kita tidak boleh jangka yang dia akan berlaku. Okey, B, peningkatan kos sara hidup dari tahun 2000 hingga 2009. Okey, so agak-agak komponen dia apa? Okey, dua je, sama ada dia trend ataupun okey, so peningkatan kos sara hidup. Okey, kos sara hidup ni dua je, sama ada trend ataupun cycle. Okey, arah aliran ataupun berkitar. So agak-agak yang mana satu? Berkitar ke arah aliran? Okey, so jawapannya adalah berkitar, cycle. Kenapa cycle? Okey, peningkatan sara hidup, ya betul, arah aliran, trend. Tetapi tengok dia sebut dari tahun 2000 hingga 2009. So 2000 hingga 2009 ni ada berapa tahun? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Cuma ada 10 tahun. So 10 tahun yang mana? Berkitar. Pergerakan secara arah aliran cuma ianya berlaku dalam tempoh 2 hingga 10 tahun. Kalau trend ni apa? Trend melebihi 10 tahun baru dipanggil sebagai trend. So situasi B ni dia adalah apa tadi? Berkitar. Okey, C, permintaan songkok yang melonjak sebelum Hari Raya Aidilfitri. So apa komponen dia? Antara yang empat tu. Arah aliran, berkitar, bermusim ataupun tidak sekata. Permintaan songkok. Jawapannya adalah bermusim. Okey, bermusim. Kenapa? Sebab hari raya ni kita akan alami pada setiap tahun. Dan setiap tahun permintaan pun akan meningkat pada sebelum hari raya. Okey, D, peningkatan dalam penjualan telefon pintar apabila kerajaan memberi rebat telefon pintar. So agak-agak ni yang mana satu? Arah aliran ke, berkitar ke, bermusim ke, tidak sekata? Peningkatan penjualan telefon pintar apabila kerajaan memberi rebat telefon pintar. Yang mana satu? Okay, kalau awak tanya saya rasa jawapan dia adalah komponen tidak sekata. Okey, kenapa komponen tidak sekata? Sebab kerajaan bagi rebat telefon pintar ni setiap tahun ke? Okey, tak kan? Ni kira macam tahun tu tahun bertuah bila diberi rebat telefon pintar. Okey, so tahun-tahun bertuah. Jadi benda tersebut kita tak boleh nak jangka. Okey, bukan berlaku setiap tahun. So kita sebut sebagai tidak sekata. Okey, so anda kata keluar soalan ni, dia minta awak kaji ataupun dia minta awak kenal pasti jenis-jenis komponen. Awak kena pastikan awak faham yang mana satu antara empat ni. Okey. Okey, so seterusnya kita tengok apakah faktor-faktor yang terlibat dalam membuat unjuran ke depan. Okay, unjuran ke hadapan yang maksudnya kita nak melakukan analisis siri masa lah. Kita nak buat analisis siri masa. So apa faktor-faktor yang terlibat? Okay. Apabila membuat ramalan
dua perkara diambil kira, iaitu nilai arah aliran ataupun trend dan indeks untuk setiap bermusim. Kita nak buat ramalan, kita kena kira dua ni. Yang pertama, kita kena cari dia punya trend. Kemudian dengan menggunakan trend ini, kita perlu cari dia punya indeks bagi setiap musim. Baru kita boleh buat ramalan. Sebab tu kalau kita nak buat analisis data siri masa, teknik dia agak panjang. Sebab kita perlu dapatkan dua-dua ini dulu, baru kita boleh cari dia punya ramalan kita. Okey. Untuk mencari nilai trend, dua kaedah boleh digunakan, iaitu kaedah purata bergerak dan kaedah kuasa dua terkecil. Untuk mencari indeks bermusim pula, model hasil pendarapan diguna. Okey, so untuk nak mencari nilai trend, okey, cara yang pertama kita gunakan kaedah purata bergerak ataupun kita gunakan kaedah kuasa dua terkecil. Tapi untuk teknik ni, untuk kita punya silibus ni, kita akan gunakan, saya akan terangkan kaedah purata bergerak saja. Kaedah kuasa dua terkecil ni tak payahlah sebabnya purata bergerak ni pun dah agak susah pada bagi saya. Kaedah kuasa dua terkecil ni, tak silap saya rumus dia lebih kurang macam regresi kalau tak silap lah. Okey, kemudian lepas kita dapatkan trend, baru kita perlu cari indeks bermusim pula. So indeks bermusim, teknik yang kita akan gunakan adalah model hasil pendarapan. Ada banyak teknik-teknik lain, model-model lain, tapi kita gunakan model hasil pendarapan. Okey, dalam skop ini kaedah purata bergerak akan digunakan. Kita pilih satu teknik je. Kalau nak belajar semua nanti awak pun sendiri pening. Okey, so apa itu kaedah purata bergerak ataupun bahasa Inggeris dia adalah moving average method. Ianya merupakan kaedah yang digemari ramai dalam menganggar nilai trend. Garis trend yang mempunyai variasi turun naik itu seolah-olah digosok supaya garis trend itu menjadi lurus. Okey, kalau kita ada banyak data tu nanti kita akan kecilkan. Bila kita kecilkan, nanti kita boleh nampak certain pattern, satu bentuk dalam kita punya jadual. Okey, dengan menggunakan kaedah purata bergerak. Okey, gosokan ini dibuat dengan memindahkan purata melalui data-data siri masa di mana variasi berkitar, variasi bermusim dan variasi tidak sekata dihapuskan melalui proses pelicinan. Sebab nanti kita akan tambahkan dan kita bahagikan, kita akan dapatkan dia punya purata. Okey, kalau pening tak apa, tak ada masalah. Nanti kita tengok macam mana cara kita nak buat. Okey, lepas kita dah gunakan kaedah purata bergerak untuk kita dapatkan dia punya nilai trend, kemudian baru kita akan cari dia punya indeks bermusim. Okey, so indeks bermusim, dua model matematik yang biasa digunakan untuk mendapatkan anggaran indeks melalui suatu musim adalah model hasil penambahan dan model hasil pendaraban. Walau bagaimanapun, hanya model hasil pendaraban yang akan dibincangkan di sini. So kita tengok satu saja, hasil pendaraban. Okey, so selepas kita dapatkan dia punya kaedah purata bergerak untuk kita mendapatkan trend, selepas kita dapatkan trend, kita dapatkan dia punya indeks bermusim, baru kita boleh buat ramalan. Okey, so kita akan buat ramalan dengan menggunakan ini 4 rumus ini. Okey, so kita tengok yang pertama adalah TVV. TVV ni sebenarnya dia adalah istilah dalam bahasa Inggeris ni. Okey, istilah dalam bahasa Inggeris. TVV maksudnya trend. Kalau TVV bahasa Melayu dia adalah nilai variasi trend. Kalau bahasa Inggeris maksud dia apa? Trend variation value. Okey, tak kisahlah maksudnya, tak penting, yang penting awak tahu TVV. Okey, TVV adalah TL tolak T1 N tolak 1. Ni nanti saya akan terangkan macam cara nak guna. Kemudian kita akan gunakan nilai trend unjuran PTV. Okey, ni pun sama juga, TL tambah TVV darab dengan T. Okey, kemudian last sekali baru kita buat ramalan. Okey, macam mana dapatkan ramalan? PTV darab dengan IB bahagi dengan 100. Okey, so nanti saya akan terangkan macam mana cara kita nak gunakan rumus ini. Okey, so yang pertama sekali, kita perlu tahu macam mana kita nak buat kaedah purata bergerak dulu. Okey, lepas purata bergerak, baru kita buat indeks bermusim. Okey, so kita tengok contoh ni. Okey, bilangan kes kemalangan jalan raya yang melibatkan pejalan kaki di sebuah bandar yang dilaporkan di pejabat polis trafik untuk 3 tahun berturut-turut ditunjukkan seperti berikut.
Okey. So kita ada pemboleh ubah yang pertama adalah tahun. Okey, pemboleh ubah yang kedua adalah penggal. Penggal ni apa? Dalam setahun kita ada beberapa penggal. Biasanya kita ada 4 penggal. Kita boleh bahagikan kepada 4, kita boleh bahagikan kepada 3 penggal. Tapi ini dibahagikan kepada 4. Maksudnya apa? 12 bulan bahagi dengan 4. Maknanya apa? Satu penggal ini kita ada 3 bulan. 12 tahun bahagi dengan 4. Kalau dia nak buat 4 penggal kan? Okay, so bulan penggal yang pertama kita ada bulan Januari, Februari, Mac. Penggal kedua kita ada April, Mei dan Jun. Bulan ketiga kita ada Julai, Ogos, September. Kemudian kalau penggal yang keempat kita ada Oktober, November dan Disember. Ni kalau ada 4 penggal, kalau ada 3 penggal, 3 penggal maknanya 12 bulan dibahagikan dengan 3. So 1 bulan kita cuma ada 1 penggal kita ada 4 bulan. Contoh kalau ada 3 penggal saja. So penggal pertama kita ada Januari, Februari, Mac, April. Kedua Mei, Jun, Julai, Ogos. Okey, boleh ni cuma untuk pengetahuan saja. Tak penting pun. Yang penting awak tahu macam mana cara kita nak buat kaedah purata bergerak. Okey. Okey, so katakanlah ni ada data dia. Okey, bawah ni ada tunjuk contoh macam mana Okey, so sekarang kita cuba buat. Okey, so untuk kita buat Okey, so kita cuba buat contoh ni. Okey, so contoh kita nak buat, kita tengok soalan ni Dia kata apa? Yang A, cari nilai arah aliran dengan menggunakan kaedah purata bergerak. Okey, so kita cari nilai arah aliran dengan menggunakan kaedah purata bergerak. Okey, so macam mana kaedah purata bergerak? Okey, so kalau awak punya kertas ni tespad awak perlukan bahagikan kepada beberapa kolom. So nanti kita akan gantikan ni data ini, kita akan masukkan di dalam jadual yang baru untuk kita buat kaedah purata bergerak. Okey, so ambil pembaris. Okey, so tespad awak ni. Okey, so kita gariskan. Okey, so kita gariskan. Okey, and then kita okey, so katakanlah yang ni untuk okey, kita perlu asing-asingkan kepada beberapa kolom. Okey, beberapa kotak. Okey, so kotak yang pertama. Okey. Galislah beberapa kotak. Okey, so untuk kotak yang paling hujung ni, okey, apa yang perlu kita tulis? Okey, so sekarang kita ada 2 pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah kita adalah sama ada tahun ataupun penggal. Okey, so yang mana satu kita nak tulis pada kotak yang hujung sekali. Okey, so kotak yang hujung sekali, apa yang awak perlu tulis adalah pemboleh ubah yang biasanya tidak akan berulang. Okey, so pemboleh ubah yang biasanya duduk di hujung sekali ni adalah pemboleh ubah yang tidak akan berulang. Okey, kalau kita dah lalu, biasanya besoknya ataupun hari-hari berikutnya kita tak akan lalu lagi. Okey, contohnya apa? Contoh, tahun dengan penggal, yang mana satu yang tidak akan berulang? Okey, apa tahun. Contoh sekarang tahun 2011. Adakah tahun depan awak akan jumpa lagi tahun 2011? Tak ada. So tahun depan adalah tahun 2012. So dia akan sentiasa bergerak ke hadapan. Dia tidak akan berulang. Berbanding dengan penggal, okey. Tahun 2011 ada penggal pertama. Okey. And then pada tahun yang berikutnya 2012. Ada jumpa tak penggal pertama lagi? Ada. Okey, tahun seterusnya 2013, ada tak jumpa penggal pertama ni? Ada. Okey, so untuk pemboleh ubah penggal kita sebut apa? Pemboleh ubah yang boleh berulang. Okey, so pemboleh ubah yang mana satu antara tahun dengan penggal kita nak tulis pada bahagian kiri sekali adalah pemboleh ubah yang tidak akan berulang. So jadi dia adalah tahun. Jumpa tahun 2011 sekali je. Adakah 5 tahun nanti awak jumpa lagi tahun 2011? Awak takkan jumpa. Okey, so itu yang disebut sebagai apa? Pemboleh ubah yang tidak akan berulang. Okay, so, kolom yang pertama, kotak yang pertama adalah tahun. Okey, so kotak yang kedua adalah pemboleh ubah seterusnya. Kalau tahun kita dah letak dekat sebelah kiri, jadi pemboleh ubah seterusnya adalah penggal. So penggal kita letak pada kolom yang kedua. Okey, kemudian kolom yang ketiga adalah
nilai. Okay, nilai data bagi setiap nilai data bagi setiap ni. Okay, nilai ini kita letak pada kolom yang ketiga. Okay, so kita namakan sebagai Y. Okay, Y ini adalah apa? Data ataupun nilai. Okay, nilai pada tahun ataupun pada penggal yang tersebut. Okay, so yang keempat, kolom yang keempat ini adalah hasil tambah. Okey, hasil tambah secara berempat. Okey, kita tulis simbol je lah ataupun tulis okey, biasa saya buat simbol saja. Okey, hasil tambah sajalah. Hasil tambah ataupun simbol dia adalah ni. Ingat tadi tu summation. So hasil tambah. Okey. Okey, kemudian okey, kemudian kolom yang seterusnya adalah purata bergerak. Okey, so purata bergerak. Okey, so purata bergerak ini yang biasanya akan jadi kita punya nilai trend. Ingat tak soalan ni kita apa? Soalan kita minta cari nilai arah aliran. Arah aliran ni ataupun bahasa Inggeris adalah trend. So kita nak cari nilai arah aliran ni. So jadi dalam kita punya kotak ini biasanya nilai arah aliran kita adalah purata bergerak, trend T. Okey, T ni bahasa Inggeris, trend. Bahasa Melayu dia adalah arah aliran. Okey, tapi ni nanti kita akan tengok. Kadang-kadang bukan yang ini T, kita perlu cari satu lagi. Tak apa, kita kira dulu yang ini. Okey, so seterusnya, okey, macam mana kita nak buat? Okey, so kita tulis dulu tahun. Okey, tahun. Okey, so data yang pertama. Okey, so data yang pertama adalah untuk tahun. Okey, data pertama adalah untuk tahun 2011. So tahun 2011. Okey, so data pertama adalah penggal yang pertama. Okey, so aku kena tulis dulu ini penggal bagi tahun 2011 dulu. So kita ada penggal pertama. Okey, so cara awak nak tulis data ni, cara awak nak tulis Y ni. Okey, so saya sarankan awak setiap data ni awak perlu selangkan satu baris. Ada sebabnya nanti kenapa kita perlu selangkan. So awak kena selangkan. Okey, ni penggal yang pertama. Awak nak tulis pertama pun boleh. Okey, pertama. Okey, kemudian penggal kedua. Okey, ataupun awak nak tulis nombor saja pun boleh lah. Simple sikit. Okey, so kita ada penggal pertama. Kita selangkan. Okey, penggal pertama, penggal kedua, penggal ketiga dan penggal yang keempat. Tulis semua sekali penggal. Okey, kemudian kita tulis. Okey, seterusnya adalah pada tahun 2012. Okey, seterusnya adalah pada tahun 2012. So kita tulis tahunnya adalah 2012. Selangkan satu baris juga. 2012. Sama juga penggal pertama, kedua, ketiga dan keempat. Memang dia akan jadi panjang ke bawah. Okey, so seterusnya tahun 2013. Okey, penggal pertama, penggal kedua, penggal ketiga, penggal keempat. Okey. Okey, so gariskan sampai bawah sekali. Okey, sampai data yang terakhir sekali. Okey, kemudian kita gariskan. Okay, so ni adalah jadual kaedah purata bergerak kita yang lengkap lah tapi nilai dalam dia belum lengkap lagi. Okey, kemudian ini dah siap tahun dan penggal kita dah tulis. Sebenarnya kita tulis nilai Y. Nilai Y adalah apa? Nilai data. Okey, so data yang pertama apa? Ni, data penggal yang pertama pada tahun 2011. Nampak? Penggal yang pertama pada tahun 2011. Data dia adalah apa? 48. Okey, so tulis kat sini 48. Okey, seterusnya penggal yang kedua tahun 2011. Okey, so tengok kat sini. Penggal yang kedua tahun 2011. Okey, so kita tengok penggal kedua tahun 2011, data dia adalah 44. Okey, seterusnya penggal ketiga tahun 2011. So penggal ketiga tahun 2011, data dia adalah 26. So tulis 26. Data yang seterusnya adalah penggal keempat 2011. Penggal keempat 2011, data dia adalah 38. Okey, so seterusnya sama juga.
Okey, so 65. Okey, 32. Okey, 30. Kenapa saya sebut satu-satu macam tu? Sebab kadang-kadang dia boleh jadi sebelah kiri ni tahun, sebelah kiri ada penggal. Yang duduk di pada jadual data kita ni, yang duduk di sini kadang-kadang duduk dekat kolom yang paling kiri. Kadang-kadang yang duduk pemboleh ubah yang duduk ke atas ni duduk yang paling kiri. Okay, so kalau macam tu nanti awak dah tak baca ke kanan tapi baca ke bawah. That's why awak kena cara awak nak baca data tu mesti baca macam tu. Penggal yang keempat tahun 2012. So penggal yang keempat tahun 2012. Data dia adalah 35. Okay, baru kita tak akan buat salah. So 35, 73, 38. Okay, 34, kemudian 46. Okay, mesti jarakkan, mesti selangkan satu baris. Okey, kemudian kita akan buat hasil tambah. Awak tak payah tulis, awak tak perlu tulis hasil tambah penuh-penuh macam ni pun tak apa. Awak tulis simbol summation ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, so hasil tambah, kita nak tambahkan apa? Okey, so kita perlu tambahkan, macam contoh ni, kita ada berapa penggal? Kita tengok pada kolom yang kedua, pemboleh ubah yang kedua. Kita ada 4 penggal, betul tak? 4 penggal yang berulang. Penggal pertama, kedua, ketiga dan keempat. So kita hasil tambah ni kita perlu tambahkan ke 4 data. 4 data, penggal pertama, kedua, ketiga dan keempat. Maknanya daripada penggal 1 sampai penggal yang keempat. Okey, kita tambahkan. Okey, ambil kalkulator awak, cuba tambahkan. Okay. So 48 tambah 44 tambah 26 tambah 38. So sama dengan 156. Okay, so 156 ni nak tulis kat mana? Kita mesti tulis di tengah-tengah. Katakanlah kita ada 4 ni, tengah-tengah dia kat mana? Kalau confuse gunakan pembaris. Tengah-tengah dia mana? Yang kat sini kan? Okay, so kita perlu tulis 156 di tengah-tengah. Okey, penting sebab tu tadi saya suruh minta selangkan, nampak tak? Kita tak tulis dekat garis yang sama, kita tulis di antara dua apa? Di antara dua penggal ni. Memang ini cara dia. Okey, so kita dapat hasil tambah penggal, 4 penggal yang pertama. Okey, kemudian nilai seterusnya, kita 4 ni kita turunkan ke bawah lagi sikit. 4 lagi bawah ni. Okey, kalau tadi start dengan 48, sekarang start dengan 44. Ambil 4 penggal daripada 44. Okey, penggal yang pertama 1, 2, 3, 4. Okey, so yang seterusnya adalah 44 tambah 26 tambah 38 tambah 65. Okey, so 173. Kat mana nak tulis 173 ni? Di tengah-tengah. Okey, 173. Okey. Okey, seterusnya ke bawahkan lagi, 4 lagi ke bawah. Okey, tambahkan ke bawah 1, 2, 3, 4. Okey, 26 tambah 38 tambah 65 tambah 22. Okey, so 151. Nak tulis dekat mana? Di tengah-tengah antara 4 ni. Okey, 151. Okey, teruskan sampai bawah. Okey, so seterusnya 26, seterusnya kita start dengan 38. So 38, 1, 2, 3, 4. Okey, so kita akan tulis di tengah-tengah sini. So 38 tambah 65 tambah 32 tambah 30. 165. Okey, tambahkan lagi 4 ke bawah. Okey, garisan ni sebenarnya, yang ni, garisan yang saya tulis ni, ini tidak wajib ditulis. Okey, garisan ni tidak wajib ditulis. Kalau awak nak tulis, boleh. Kalau awak tak tulis pun tak apa, boleh. Asalkan awak tahu apa yang awak perlu tambah. Katakanlah awak tak nak buat garisannya tu, awak gunakan jari awak. Okey, so ni 4. Tambah lagi 4 ke bawah. Okey, tambah lagi 4 ke bawah. 4. Pun boleh juga. Okey, garisan nanti saya lukis ni untuk beri petunjuk pada awak apa yang ditambah dan dekat mana kita nak tulis. Okey, kalau awak dah mahir, garisan ni tak perlu tulis pun tak apa. Okey, so tadi 165 start daripada 38. Okey, so kita tambah bawah lagi start daripada 65. Okey, tu 65
tambah 32, tambah 30, tambah 35. Tambahkan 4 saja. Okey, so 162. So di antara 4 ni. So 162. Okey, tambah lagi ke bawah. Start daripada 32. 32 tambah 30, tambah 35, tambah 73. Mesti tambahkan 4 saja. Awak nak buat garisan ni sampai bawah pun tak apa, tak ada masalah. Terpulang pada awak. Ya, 170. Okey, tambah lagi bawah. Start daripada 30. Okey, 30 tambah 35 tambah 73 tambah 38. Okey, so 176. Okey, so tambah lagi bawah. Start daripada 35. 35. Okey, tambah 73 tambah 38 tambah 34. Mesti tambahkan 4 ya. Kenapa tambah 4? Sebab ada penggal ni cuma ada 4 saja. Kalau penggalnya ada 3, tambahkan 3 je lah. 3 3 3 3 3. Okey. Kalau contoh penggal tu diubah je bulan. Bulan tu ada 5. So kena tambah 5 5 5 5 Okey. So 180 dekat 180. Okey, kemudian 73 seterusnya start dengan 73. So 73 tambah 38 tambah 34 tambah 46. 191. Okey, okey, benda ni stop. Kalau awak dah sampai awak tambahkan tu kurang daripada yang sepatutnya. Contohnya awak perlu tambahkan data bagi setiap 4 data. Kemudian awak turun ke bawah, nampak? Bila awak start dengan 38, awak cuma tambahkan 3 nilai saja. 1 2 3. Sedangkan yang sepatutnya ditulis adalah 4, yang sepatutnya ditambah adalah 4 data. So kalau sepatutnya 4, tapi awak tinggal tambahkan 3 je, maknanya dekat sini yang kita perlu stop. Awak stop dekat sini. So dah tak perlu nak tambahkan lagi. So data hasil tambah kita cuma ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, boleh? Yang bawah ni dah tak perlu tambah dah. Okey, kejap saya cek jawapan. 156 173 161. Betul tak saya buat? Okey, so tadi saya ada satu nilai yang salah Okey, so 151 tadi saya silap sepatutnya 161. Okey, so awak kena biasakan diri tambahkan 2 kali jangan sampai berlaku kesilapan. Sebabnya data siri masa ni bahaya sikit. Kalau awak salah satu nilai, maknanya daripada sini sampai bawah-bawah nanti semua awak akan salah. Untuk soalan ni tak siap lagi ada banyak lagi yang kerja ni. Okey, untuk soalan ni biasa markah dia adalah saya rasa 12 kot, 12 ke 15. Markah dia sangat banyak. Okey, so jadi biasakan diri setiap kali kalau kira jangan kira sekali, kira dua kali supaya tidak ada data yang awak tulis salah. Salah satu nilai saja habis semua jawapan. Salah satu titik perpuluhan saja pun akan jadi salah semua. So sia-sia je apa yang awak kira. Okey, so hati-hati. Okey, so saya dah kira tadi saya pun ada buat silap ni. Saya kira semula so 151 sebenarnya dia adalah 161. Okey, so yang lain betul Okey, seterusnya kita baru dapat hasil tambah, baru kita berdapatkan nilai purata bergerak. Nilai purata bergerak ni sepatutnya dia adalah kita punya nilai trend. Okey. Okey, gariskan dulu. Okey, so kita dapatkan nilai purata bergerak. Macam mana dapatkan nilai purata bergerak? Okey, contoh ni 156. Okey, so 156 ni tadi adalah hasil tambah daripada 4 penggal, betul tak? Penggal pertama, kedua, ketiga dan 4. Hasil tambah daripada 4. So, kita nak dapatkan purata bergerak bagi hasil tambah pertama, kita kena bahagikan dengan 4. 156 bahagikan dengan 4. So, sama dengan, tekan kalkulator. 156 bahagikan dengan 4. So, sama dengan 39. Okey, so yang kedua 173 pun kita bagikan dengan 4 juga. Bahagi 4. So, ada berapa titik puluhan? 2. Tulis semua sekali. 43.25. Okey, 161 bahagi 4 sama dengan 40.25. Jangan suka-suka hati buang-buang dia punya titik perpuluhan ni, jangan. Tulis semua. Kalau ada 4, paling banyak tulis 4 titik perpuluhan. 4 titik perpuluhan. 1, 2, 3, 4. Jangan suka-suka ambil 2, ambil 3 sebab nanti jawapan awak akan jadi salah.
Kalau dalam soalan dia kata ambil dalam 2 titik puluhan bagi 2. Kalau dia sebut bagi 3, kena bagi 3. Kalau dia tak sebut apa-apa, kalau ada 4, awak ambil 4. Macam ni 2 je kan. So tulis 2. Okey, so kenapa kita bahagi 4? Sebab kita ada 4 penggal. Katakanlah soalan ni berubah. Penggal dia bukan ada 4 tapi penggal cuma ada 3 saja. So purata bergerak ni kita akan bahagikan dengan 3. Okey, katakanlah yang kedua ni kita guna bulan. Bulan dia ada 5. So hasil tambah ini kita bahagikan dengan 5. Semua sekali kita bahagikan dengan 5. Kalau penggal ada 3, semua sekali dibahagikan dengan 3. Okey, boleh? Macam ni penggal ada 4. So semua nilai hasil tambah kita bahagikan dengan 4. 1,5 bahagi 4. 1.25. 62 bahagi 4. 40.5. Okey, 170 bahagi 4. 42.5. Okey, 6 bahagi 4. 44. Okey, 180 bahagi 4. 45. Kemudian 151 bahagi 4. Okey, 47.75. Okey, kira 2 kali. Jangan kira sekali je, takut awak buat salah. Okey, so betul saya kira semua ni 9, 43.25, 40.25, 41.25, 40.5, 42.5, 44, 45, 47.5. Okey, again sama juga, jangan sampai ada salah. Satu titik puluhan belakang ni pun salah, dia akan beri kesan pada semua jawapan awak. Okey, so hati-hati. Daripada elok-elok berdapat 12, dapat 3 je nanti, bahaya. Okey, so terusnya, sepatutnya kita bila sampai purata bergerak, sepatutnya kalau kita sampai ke purata bergerak, biasanya nilai ini adalah kita punya nilai trend. Tetapi dalam situasi ni, data ni, ini belum lagi nilai trend. Kenapa? Sepatutnya nilai arah aliran, nilai trend ataupun nilai arah aliran ini, sepatutnya dia merujuk kepada satu penggal. Merujuk kepada satu penggal. Okey, awak nampak kat sini 39, dia penggal mana? Okey, kita macam nak tahu penggal mana? Tengok ni 29, penggal dia adalah, nampak? Dia adalah di antara penggal kedua dan penggal yang ketiga, duduk di antara. Kalau duduk di antara ni maknanya purata bergerak kita bukan nilai trend. Okey, kita perlu buat satu lagi iaitu kita namakan sebagai purata bergerak berpusat. Berpusat pula. Purata bergerak berpusat. Okey, sebab kita dah dapat purata bergerak, kita akan dapatkan lagi sekali purata dia. Okey, sebab apa? Sebab nilai trend yang kita dapat ni tadi dia tidak merujuk kepada mana-mana penggal. Macam ni tak boleh. Kita kena buat sampailah dia merujuk kepada satu penggal. Okey, so maknanya calculation kita tak sampai di sini saja. Kita perlu tambah satu lagi. Okey, so kita perlu tambah satu lagi kolom. Okey. Okey, macam mana kita nak dapatkan purata bergerak berpusat? Okey, so purata bergerak berpusat ni kita akan tambahkan 2 purata bergerak ini, kemudian kita tulis di tengah-tengah. Kita tambahkan dan kita bahagikan dengan 2. So 39 tambah 43.25 bahagi dengan 2. Okey, so 39 tambah 43.25. Jawapannya kita bahagikan dengan 2. Okey, so tulis semua sekali.